أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia dan bekalkan buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini tidak lain tidak bukan untuk kita meneruti sebuah jalan kebaikan, jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tak lain tak bukan itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Allah Azza wa Jalla bersumpah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Dalam kehidupan duniawi ini cuma ada dua kelompok manusia yang Allah Ta'ala tinggikan darajat dan kemuliaan hidupnya. Itulah orang yang kiat beriman dan juga orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan. Jadi kita senantiasa berharap moga-moga pertemuan kita di malam hari ini di sisi Allah dihitung sebagai amal saleh dan dengannya kita mampu beramal sampai-sampai amalan tersebut memudahkan kita untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah pada malam hari ini insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kita daripada kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahmatullahi alaih wa ghafarallahu lah, di mana pada pertemuan yang sudah kita telah pun menamatkan pembacaan pada muka surat 294 iaitu doa ru'yatul hilal, doa ketika melihat bulan sabit. Doa ketika melihat bulan sabit. Jadi telah kita bacakan isi-isi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melihat kepada al-hilal, iaitu malam pertama, malam kedua ataupun malam ketiga di awal-awal bulan. Sebab bulan sabit ni dia hanya keluar pada awal bulan. 1, 2, 3. Selepas daripada itu tak lagi dipanggil hilal. Baik. Jadi ketika Nabi melihat kepada hilal terbentang di dada langit, maka Nabi akan sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kerana kita nak bagi isyarat. Sebahagian orang dia menjadikan bulan bintang sebagai penunjuk arah dan dia sangka itulah dia merupakan Tuhan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kepada kita saat melihat al-hilal, ucapan pertama yang kita dianjurkan untuk sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Muka surat 294. Kemudian Nabi suruh kita menyebut, Nabi anjurkan kita untuk menyebut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Jadi maksudnya adalah Allahumma ahillahu alaina, ya Allah terbitkanlah bulan sabit itu ke atas kami dengan dua keadaan, bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan. Jadi bila kita lihat kepada bulan yang terdapat di dada langit, maka kita makin beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap adanya hilal di atas langit sana keadaannya aman. Tidaklah petanda turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, Nabi suruh kita minta apa lagi? Wassalamati wal Islam. Kurniakanlah ke atas kami kesejahteraan dan juga Islam, keislaman. Wat taufiq lima tuhibbu rabbana wa tarda. Dan kurniakanlah buat kami bantuan, taufik, agar kami bisa melakukan segala apa yang engkau sukai dan engkau redha, wahai Allah. Rabbuna wa rabbukallah. Jadi kita pun cakap dekat bulan sabit tersebut, Tuhan kita dan Tuhan engkau adalah Allah. Jadi ini mungkin sebagai ulangan yang kita dah sentuh pada pertemuan yang sudah. Makanya malam hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru dan kita berharaplah apa yang kita bacakan pada pertemuan yang sudah, yang kita buat ulangan sebentar tadi sedikit, dapat kita ingat dan dapat kita amalkan saat kita berada di awal-awal bulan. Baik, jadi insya-Allah kita akan masuk pada tajuk yang ke-68. Pada muka surat 295, tajuknya yang besar adalah doa inda iftar as-saim,
iaitu doa berbuka puasa. Jadi kita semua sedia maklum jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi surah Al-Baqarah muka surat 28 ayat 183, kita akan dapati Allah Taala sendiri yang telah pun menyuruh kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan keutamaan berpuasa ini terlalu banyak. Makanya setiap umat terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa, dan Nabi SAW menyatakan dalam banyak-banyak puasa yang terbaik adalah Ramadan, dan berada di luar Ramadan maka dianjurkan untuk puasa Isnin dan Khamis, 10 di awal Zulhijjah, awal Muharram, apa lagi. Begitu juga dianjurkan untuk puasa sunat Nabi Daud alaihissalam. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku nak buat lebih daripada puasa Nabi Daud pun aku boleh." Tapi Nabi kata tak ada yang lebih baik dari puasa sunat yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Baik. Jadi telah kita nyatakan bila Allah Taala suruh berpuasa, Allah ajarkan kepada kita timingnya bila. Macam mana keadaan yang Allah Taala ridha bagi orang yang berpuasa. Jadi Allah Taala bagi tahulah berpuasa ini start ketika masuknya waktu subuh, dan dia terhenti dan dibenarkan untuk kita makan dan minum saat tenggelamnya matahari ataupun masuknya waktu maghrib. Baik. Jadi di sini Nabi nak ajarkan kepada kita tiap-tiap yang adanya permulaan mesti ada pengakhiran. Bukankah kita pernah dengar ada 3 orang lelaki dia pergi ke rumah sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bertanya macam mana sifat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku, isteri-isteri Nabi pun ceritalah sifat ibadah Nabi ni begini dan begitu. Kemudian mereka pun berkata macam manalah kita nak sampai taraf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 3 orang ni berkata apa? Ada pun aku tak akan tinggal qiyamul lail selama-lamanya. Yang kedua pula kata aku akan berpuasa, tak akan buka-buka. Dan yang ketiga pula kata apa? Aku tak akan berkahwin. Nak ibadah sahaja. Bila Nabi balik rumah, diceritakan hal yang demikian, Nabi pun jumpa 3 orang tadi ni, Nabi pun kata antumul ladzina qultum, kalian ke tadi yang cakap macam tu dan macam tu? Maka bala ya Rasulullah, betul kamilah. Jadi Nabi pun sebut apa? Ketahuilah dalam ramai-ramai manusia, akulah yang paling bertakwa kepada Allah, akulah yang paling takutkan Allah. Bersamaan dengan itu, aku pun dirikan salat, qiyamul lail, aku tidur. Kalau aku berpuasa, aku makan ataupun berbuka, dan aku berkahwin. Kemudian Nabi tutup hadis tersebut dengan ayat yang mencengkam jiwa. Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa menyelisihi sunnah aku, dia bukan di kalangan umat aku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya itu sebahagian daripada penceritaan tentang puasa, dan kita nak kena tahu ad-du'a inda iftar saim. Doa ketika berbuka puasa. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal yang kita dapat lihat pada doa yang ke-176 yang kita nak belajar pada malam hari ini, doa tersebut diceritakan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Adapun telah menjadi kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa, qala, maka Nabi pun akan sebut. Jom kita baca ramai-ramai. Zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Saya yakin kita yang belajar sunnah daripada dahulu, kita hafaz dah doa ini. Tapi macam sering-sering yang kali kita sebutkan, ramai di kalangan kita boleh baca, boleh hafaz, tapi boleh jadi dia tak faham, dia tidak tadabbur apa yang dia baca-bacakan. Ini juga yang saya pesan kepada para imam kalau saya pergi ceramah di sebahagian surau ataupun masjid. Saya selalu berkata, buat para imam, sepatutnya sebelum nak jadi imam, at least bacalah Al-Quran. Bacalah dahulu. Baca dengan penglihatan, bukan sekadar baca dengan hafalan. Kalau tak nanti, kita akan tengok adanya imam dia baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang sepatutnya dia mati dengan ada sedikit daripada sifat takrir ataupun tikrar pada ra tu. Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tapi kenapa dia kata dia boleh baca lailatul qadri khairum min alfi syahr tanpa dia ada tu? Sebab dia kata selama aku baca tak ada orang tegur, dan aku dah baca bertahun-tahun, tiba-tiba engkau datang nak menegurku. Jadi sebenarnya kita nak kena tahu,
Di antara bentuk cinta Allah Azza wa Jalla pada kita, bila Allah Ta'ala datangkan seseorang untuk tegur kita. Jadi once kita buat benda tu, fa insya-Allah kita sedang duduk di atas jalan kebaikan. Baik, jom kita lihat apakah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berbuka puasa. Jadi cerita ni sekarang, dengar baik-baik, cerita ni sekarang bukan sebelum. Maksudnya dah minum ataupun makan. Faham tak? Pasal idza aftara ni maksudnya dah start makan. Kemudian Nabi pun kata zahabaz zama, telah hilang dahaga. Jadi andai kata tak minum lagi, macam mana boleh hilang dahaga? Jadi anjuran untuk makan sebenarnya, sekejap lagi kita akan jumpa tajuknya, hanya dengan sebut Bismillah. So kita pun sama ada mula dengan kurma ataupun dengan air zam-zam ataupun dengan air putih, maka ketika kita punya kita punya tekak kita telah dibasahi, urat-urat pun telah terbasahi, maka di kala itu kita pun sebutlah zahabaz zama. Apa maksud zahaba? Telah berlalu pergi. Az-zama, kehausan. Jadi puasa ni jamaah sekalian, dia memang menguji kesabaran. Dan di antara bentuk kesabaran yang kita betul-betul nak kena hadapi adalah berkenaan dengan syahwat. Sebab nafsu kita ni, syahwat kita ni, dia terlalu, kadang-kadang tengok TikTok sikit, tengok video sikit, orang buat apa tu kita panggil review makanan. Berapa kali kita telan air liur kan? Telan. Tu tak bulan tak puasa tu. Kalau kena bulan Ramadan, pukul 12 tengah hari, terbuka pula gambar orang jual air balang, keluar pula peluh-peluh dekat tong balang tu kan. Garu kepala juga. Nampak tak? Jadi, di antara, sebab itu, pahala besar ketika melakukan ibadah puasa, kerana dalamnya ada kesabaran. Dan kita tahu, kesabaran dalam erti kata nak mendekatkan diri kepada Allah ada dua. Satunya sabar melakukan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak kena sabar. Jadi Allah suruh kita tahan sekejap. Jadi bila dapat buka tu, kita pun sebut zahabaz zama, telah berlalu, telah pergi dahaga dan juga kehausan. Wa batallatil uruq, telah terbasahi pula urat-urat. Wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pula pahala ke atas kita. Insya-Allah. Jom kita lihat apa sedikit daripada penerangan yang dapat kita sebutkan. Kana idza aftara qala dhahaba adh-dhama. Adh-dhama ma'ruf. Berkata Ustaz Dr. Khalid bin Uthman As-Sabts, adh-dhama ma'ruf, yang disebutkan sebagai perkataan adh-dhama itu sangatlah terkenal, wa huwal atash, dahaga ataupun haus. Wa mithlu hadha yaquluhu as-sha'im mutlaqan, dan biasanya orang-orang yang puasa memang dia akan dahaganya. Ini di antara ucapan kebiasaan bagi mereka yang berpuasa. Sawa'kana dzalika fi siyami Ramadan aw fi siyami ghairi. Sama ada puasa Ramadan ataupun puasa di luar daripada Ramadan. Biasanya di antara zikir orang puasa ni, ya Allah dahaganya. Tapi bukanlah zikir. Zikir ni maksudnya disebut dekat lisan dia lah. Dahaganya ya Allah, dahaganya ya Allah. Kadzalika aidan yaquluhu wa lam yakun thimmatun dhama. Ka'anna yakunu qad sama fi syita' mathala. Begitu juga orang yang puasa dekat dalam bulan sejuk sekali pun. Ujian dia lain juga. Fa inna dzalika masyru' li'anna al-asla anna as-shaum mudhi'atan lidh-dhama'. Jadi nak bagi isyaratnya, memang puasa ni dia menyebabkan tekak kita menjadi kering. Baik. Wa batallatil uruq bisababil atash. Dek kerana urat-urat kita ni tak dimasuki air daripada subuh sampai ke maghrib, dia urat tu jadi kering. Jadi sebab tu bila disebut ibtallatil uruq, terbasahilah urat-urat tersebut. Macam mana urat tu boleh kering? Dek kerana dahaga yang melampau kerana puasa tadi tu. Baik. Selesai dekat sini. Kemudian apa? Wa inna insyaallah. Dekat sini kita tengok wa thabatal ajru insyaallah. Aizalat ta'ab. Maksud dekat sini kalau kita dapat lihat dekat sini kan. Sekejap saya nak cek. Tak ada. Wa thabatal ajru, kalau kita tengok dekat perenggan yang kedua tu, dia kata rasa lelah telah hilang, maka digantikan dengan pahala. Rasa lelah telah hilang dan digantikan dengan pahala. Oleh yang demikian, kita pun sebut insya-Allah. Insya-Allah ni pula dia bukan insya-Allah yang tak pasti.
Bahkan bagi mereka yang berpuasa lillahi ta'ala, insya-Allah dekat sini insya-Allah yang yakin dan pasti. Kalau kita dapat lihat di antara ucapan Syekh, maka dia kata semisal yang Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan insya-Allah tu pada surah Al-Fath ayat 27, Allah kata la tadkhulannal masjidal haram insya-Allah aminin. Kalian semua benar-benar akan dapat masuk ke dalam Masjidil Haram insya-Allah aman. InsyaAllah dekat sini yang ragu-ragu ke yang pasti? Sebab maksud insyaAllah adalah sekiranya Allah kehendaki. So, itu insyaAllah. Jadi, ada keadaan kita sendiri pun tahu kadang-kadang kita sebut insyaAllah. Tapi kita pun 50-50. Boleh datang ke tak boleh datang? Boleh pergi ke tak boleh pergi? Tapi ketika mana diajarkan dalam ayat ini dan juga dalam ucapan ini, maka dia adalah insyaAllah yang pasti. Siapa-siapa yang berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia menahan kesabaran, maka pahalanya terjamin. Sama juga wa kama dzakarna fis salam 'ala al-qubur, sebagaimana yang telah kita sebutkan juga kalau nak bagi salam dekat tanah kubur. Apa dia ucapan dia? Assalamualaikum ya ahlad diyar ataupun ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Betul? Sesungguhnya kami juga insya-Allah akan follow jejak langkah kalian. So insya-Allah dekat sini makna katanya qat'an, pasti. Kalaulah kita berdoa setiap malam pun qiyamul lail, tadah tangan beria-ria menangis-nangis, ya Allah jangan matikan aku, jangan matikan aku, tetap juga kita akan mati. Jadi maka dengan itu Nabi ajar kepada kita bila sampai tanah kubur, maka di antara ucapan yang sebolehnya kita bagi kepada ahli kubur macam yang kita sebutkan tadi, wa inna insya-Allah bikum lalahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Kami pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan pengampunan buat diri kami, begitu juga buat kalian wahai orang-orang yang telah wafat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok dekat sini At-Tibbi menyatakan, baginda menyebutkan ketetapan pahala yang akan diperolehi setelah mengalami kelelahan itu adalah dengan harapan akan mendapatkan kenikmatan yang berlimpah. Faham tak? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita waktu kita baca doa ni kita sebut wasabatal ajr insya-Allah, kerana nak bagi isyarat kepada kita ketetapan pahala yang akan diperoleh. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepada kita lis-shaim farhatan, untuk mereka yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satunya kegembiraan ketika dia buka puasa, dan yang kedua inda liqa rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sekurang-kurangnya kena bawa amal yang berpahala. Kita tidak mahu kita bawa amal tapi macam orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Mereka kembali kepada Allah membawa guni-guni amal mereka, tapi kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi sebab itu juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam syarahan ini dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali apa? Lapar dan juga dahaga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidaklah mahu berbangga dengan juadah kita berbuka puasa tu. Biarlah juadah tu hanya sebatas kurma 3 biji. Apa lagi? Ada air 1 gelas, ataupun mungkin ada hidangan yang sedikit berat, ada roti canai ke roti nan ke sekeping. Tapi kita mampu mengamalkan sunnah Nabi yang Nabi ajarkan. Ketika kita dah minum, kita dah makan sedikit, kita pun sebutlah zahabadz zama' wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Hafal dah bang? Dah. Barakallahu fiik. Izzat hafal tak? Dah. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan menduga, tapi pertanyaan ini supaya kita saling beringat pasal sama ada Ramadan ataupun di luar Ramadan, kita memang dianjurkan untuk puasa. Sebab apa? Pasal Nabi kata as-siyamu junnah. Apa maksud dia? As-siyamu junnah, puasa itu merupakan perisai. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab ni dia ada 3. Bukan ada 3 maksud perkataan. Jim, nun, ta tu dia boleh jadi jannah, junnah, jinnah. Dan ketiga-tiga ni pula bawa maksud yang berasingan. Kalau jannah, syurga. Kalau junnah,
perisai. Jinnah, gila. Oh, sikit je. Kan pernah dengar perkataan Majnun? Kan, Majnun, gila kan? Datang daripada jinnah. Sebab tu dulu ada seorang Arab, dia sedang berjalan, kemudian dia terjatuh daripada keldai dia, maka orang ramai pun berkerumun kepada dia. Jadi keluarlah satu syair daripada bibir dia. Malakum taka'tum alayya kataka'ku'ikum alayya dhi jinnah ifranqa'u anni. Dia kata. Malakum taka'tum alayya kataka'ku'ikum alayya dhi jinnah ifranqa'u anni. Dia kata, kenapa kalian ni tajama'tum? Kenapa kalian mengelilingi aku dan apa kita panggil? Berkumpul duduk kat depan aku ni. Macamlah aku ni dhi jinnah. Macamlah aku ni orang gila. Ifranqa'u anni. Tolong berambus semua. Ini ucapan orang yang baru jatuh keldai tadi. Lah standard lah kita pun kalau tersepak batu pun kita bawa pandang batu lah. Kan? Kalau orang tengok kita macam nak selamat, tolong cik kita. Kenapa batu ni ada kat sini, cik? Kan? Nak salahkan batu pula, ada salah-salah ajalah. So dia pun terjatuh tu. Orang-orang pun macam kenapa? So dia nak cover line. Kenapa kumpul kat sini ramai-ramai? Macam aku ni orang gila pula. Belah semua. So itu yang penyair ungkapan dhi jinnah tu ada dalam syair. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus lagi kepada sedikit daripada syarahan berkenaan dengan puasa ni juga. Kita boleh tengok dekat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa-siapa yang berpuasa besok Isnin, Khamis, mungkin ada di kalangan kita nak puasa sunat Isnin Khamis, maka ingat ada satu ancaman. Nabi kata malam yada' qaul az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah. Apa dia? Barang siapa dalam puasa tu dia masih lagi tidak meninggalkan ucapan palsu ataupun tidak meninggalkan ucapan dusta dan dia buat sahaja tanpa dia rasa alah cakap je lah kan, maka ingatlah kata Nabi, Allah langsung tidak berhajat kepada puasa dia ataupun Allah langsung tak berhajat kepada apa yang ditinggalkan dari sudut minum dan juga makan. Dalam erti kata lain, puasa yang sia-sia. Jadi sebab itu kita kena faham puasa itu perisai. Makna kata perisai daripada kita buat benda mungkar dan juga kita mengucapkan benda yang keji. Tapi bila mana kita ni diizinkan oleh Allah Ta'ala berpuasa, kita still juga cakap dengan kapasiti, alah aku orang masjid kot, apa aku nak cakap, aku cakap lah. Aku selalu baca Quran kot, apa aku nak cakap, aku cakap lah. Maka ancamannya Nabi kata, falaisa lillah hajah. Allah langsung tidak ada hajat ke atas peninggalan dia terhadap makan dan juga minum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi muka surat 296. Kita dapat lihat dekat atas sekali dikatakan sabda Nabi, insya-Allah berkaitan dengan pahala agar setiap orang tidak dapat memastikannya sebab ketetapan pahala itu hanya di bawah kehendak Allah. Macam tadi ya. Ada orang dia puasa Isnin Khamis, puasa Ramadan tak tinggal, tapi kerana mulut dia jahat, Allah Taala tak bagi pahala. Sebab tu juga Nabi sebut insya-Allah. Moga-moga tertetaplah, adalah ketetapan pahala atas kita yang berpuasa. Saya teringat juga dahulu ada satu kisah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu wanita ni jiran dia tu telah mengeluarkan barang-barang rumah, perabot-perabot rumah bawa keluar. Jadi apa yang berlaku? Orang-orang hatta Nabi pun tertanya-tanya, ada apa dengan orang ni? Kenapa dia bawa keluar barang rumah dia? Tiba-tiba Nabi pun diberitahu sesungguhnya orang ini di sebelah rumahnya ataupun jirannya merupakan seorang wanita yang menutup aurat dengan bagus, menjaga solat dengan qiyamul lail sekali, puasa dan juga melakukan haji. Tetapi jiran yang tadi ni dia telah pun menyakiti jiran tersebut sampai-sampai dia apa kita panggil, bukan boikot, dia menzahirkan rasa tak puas hati tu, bawa keluar barang-barang rumah. Jadi mungkin zaman tu dulu cara nak expose kemarahan bawa keluar barang rumah lah kot. Mungkin kita tak masuk akal kan sekarang kan. Jadi zaman tu itulah caranya nak bagi tahu satu benda yang kita tak puas hati, kita bawa keluar periuk belanga, bawa keluar kerusi, bawa keluar almari ke, bawa keluar barang sampai jadi persoalan orang ramai. Kenapa ni? Nak pindah ke? Rupa-rupanya bukan nak pindah, nak bagi tahu aku ada jiran yang aku tak gemar. Jadi bila Nabi dengar kawan tu tadi jaga semayang, jaga puasa, jaga qiyamul lail, pergi buat haji, tiba-tiba Nabi pun kata innaha min ahlin nar, perempuan ni tergolong di kalangan ahli neraka. Jadi boleh nampak tak? Agama ni bukan setakat jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, terima kasih banyak, jazakumullahu khaira. Boleh sebut kathira tak? Boleh. Alhamdulillah.
Barakallahu fikum. Kan? Jadi maknanya gitu. Tak semestinya kita ni diizinkan untuk buat kebaikan. Kita tak boleh nak bajet bagus. Tak boleh nak rasa aku best of the best. Tak boleh. Sebab tu walaupun kita sekarang ni sedang menuntut tentang sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan juga sunnah, still sekejap lagi kalau kita nak habis pengajian kita akan sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, maafkan kami wahai Allah. Padahal dalam majlis ilmu ni saya kira tak ada orang main game judi dekat telefon kot. Kan? Kadang-kadang saya pergi lepak moreh dengan kawan-kawan kan. Ramai ni 5-6 orang tapi tak bersembang. Saya kata, pelik ni. Rupa-rupa masing-masing duk tekan. Penting sangat aku duk tekan. Akhirnya tengok duk main game slot dekat mesin, dekat dalam handphone saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pun tengok lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang nak silaturahim. Rupa-rupanya engkau silah dengan hatif. Engkau menyambung silatul hatif. Bermain dengan jawal, dengan handphone saja. So, sebab tu kadang-kadang jadi low ranger ni best juga. Kita tak makan hati. Tak makan hati. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua. Tengok. Hadis pada doa 177 ni datangnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah bin Amr dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innalis shaim da'watan inda fitrihi wa fi lafdhin li da'watin ma turaddu. Dengar baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi mereka yang berpuasa ada satu doa ataupun doanya sangat didengari ketika dia nak berbuka puasa. Sebahagian pula kata lafaz itu pula satu doa yang takkan tertolak. Kalau baca takkan tertolak. So apa doa tersebut? Kita baca ramai-ramai. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik. Jadi apa doa tersebut kalau kita dah buka puasa kan? Ini di antara variasi. Makna kata kalau tak baca apa tadi zahabat dhama' wa batallatil uruq, ini di antara doa yang kita boleh baca. Tapi sebahagian riwayat kata Ibnu Abi Mulaikah, dia kata sami'tu Abdullah bin Amr yaqul idza aftara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka puasa, Abdullah bin Amr yaqul idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati, sampai habis tu hadza laisa bi hadis. Ibnu Abi Mulaikah kata itu bukan hadis, tapi itu di antara doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca. Nampak tak? So ada bolehlah nak baca. Sebenarnya tak terikat dengan doa ni semata-mata pun. So apa sahaja yang kita nak doa sebelum buka puasa tu, mintalah sungguh-sungguh. Tapi time tu zaman kita kecil-kecil tu kita tunggu jejak Rasul lah. Kan? Tapi hari demi hari, tahun demi tahun jejak Rasul pun nampak tak masuk dah lah. Macam dulu kita mungkin teruja tengok pedang, tengok apa peninggalan-peninggalan. So start dia dah pergi tempat-tempat lain tu kita dah kurang sikit dah. Pun begitu, kita zaman tu mungkin kurang berdoa. Zaman tu lah. Tapi hari ni alhamdulillah Allah bukakan kepada kita pintu mempelajari Quran dan juga sunnah. Maka kita tahulah setengah jam ke 15 minit ke sebelum kita nak buka puasa tu, moga-moga itulah waktu yang terbaik untuk kita isi dengan doa. Apa doa yang kita boleh baca? Tadi kita dah baca ramai-ramai. Allahumma, artinya ya Allah, ya Tuhanku. Inni, sesungguhnya aku. As'aluka, memohon kepadamu. Birahmatika, dengan rahmatmu. Allati wasi'at kulla syai', yang mana dengan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Antaghfirali, maafkanlah aku wahai Allah. Jadi yang awal-awal tadi tu semua puji-puja. Lafaz minta dekat hujung tu je. Maafkanlah aku, sebab Nabi dah ajar kepada kita, idza shalla ahadukum falyabda bitamjid rabbah. Kalau salah seorang di kalangan kalian nak memulakan doa, mulakan dengan puji Allah. Jadi tengok macam mana Nabi sebut. Allahumma inni as'aluka, ya Allah Tuhanku, ku pohon kepadamu dengan rahmatmu yang menyeliputi segala sesuatu. Daun-daun pun dapat rahmat, sungai pun dapat rahmat, burung-burung, haiwan pun dapat rahmat, kita pun dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab
manusia yang tidak dirahmati adalah manusia yang kecewa dekat dunia dan juga dekat akhirat. Sebab dalam hidup ni kita sangat berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kejar rahmat manusia, bukan rahmat manusia, pandangan manusia, kita tak akan pernah puas ataupun kita tak akan pernah rasa terpenuhi. Tapi once kalau semua orang tak suka pandang kita jengkel, tapi Allah Ta'ala muliakan kita, kita akan rasa mana saja aku pergi, no problem. Tak jadi masalah. Sebab aku ada Allah. Sebab tu kalau kita tengok ada penjual buah-buahan dekat Tanah Harap tu kan, dia tulis dekat dia punya, apa kita nak panggil tu? Meja tolak tu kan, ada roda tu kan. Kaifa akhshal faqr wa ana abdul ghani. Macam mana aku takutkan kefakiran sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya kan. So masya-Allah tabarakallah. Ini di antara ucapan-ucapan orang yang moga-moga dirahmati oleh Allah Taala. Dia sedar, tak apalah. Tak kaya macam orang lain, tak pakai Velfire ke, tak pakai BMW, tak apalah. Selama-lama aku tahu rezeki engkau untuk engkau, rezeki aku untuk aku, dan masing-masing di kalangan kita setelah mana disempurnakan rezeki baru kita akan wafat dan juga akan mati. Baik, kemudian kita dah sebut tadi dah, antaghfirali, maafkanlah aku wahai Allah. Jadi telah kita sebutkan puasa ni pahala dia sangat besar. Sebab tengah puasa tadi kita kata kita dituntut untuk bersabar. Tahan hawa nafsu, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak berjima, tak boleh macam-macam kena tahan. Makanya Allah Taala rawat hati kita. Allah kata innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah kata sesungguhnya pahala bagi orang yang bersabar sifatnya adalah infinity. Tak tercapai di akal. So pahala Allah nak bagi tu banyak. Sebab tu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala buka kepada kita pintu puasa, jangan pula kita bajet bagus berbanding dengan orang yang tak puasa. Baik, kemudian bila kita sebut tadi antaghfirali, maafkanlah aku wahai Allah, maka kita juga tahu sesungguhnya orang yang diampuni adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang diampunkan dosa, selalu kita buat ungkapan ini, contoh-contoh ini berkenaan dengan roadblock kan. Selalu kita kata kan, bila kita cukup lengkap semua riding gear, helmet, bla bla bla, kita dah sampai dekat roadblock, polis pun tanya lesen, tanya apa, kita boleh bagi. Jalan dia kata, kita pun jalan. Tak rasa berdosa pasal semua dah complete, semua ada. Cuba kita pergi jumpa polis tanpa satu benda je. Semua dah ada tapi satu benda je tak ada. Apa-apalah, helmet tak ada ke, lesen tak ada ke, road tag mati ke, macam mana keadaan kita? Berdebar-debar. Jadi macam tu, kita saat kembali kepada Allah, kita tak ada followers, tak ada pengawal peribadi. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya kembali kepada Allah secara solo. Jadi yang hanya duduk dengan kita rapat-rapat cuma amalan. Dan kita sangat berhajatlah amalan-amalan yang kita duk buat ni mendapat pengampunan daripada Allah. Sebab orang yang diberi pengampunan ni dia bahagia. Itu yang Allah kata, alla takhafun wala tahzanun. Janganlah kalian takut, jangan pula kalian sedih pasal kalian zero. Tapi macam kita sebut tadi lah, benda ni nak kena minta hari-hari. Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Maka samalah juga ketika Nabi SAW sebut doa orang yang berpuasa itu mustajab. Tambah-tambah ketika dia nak buka puasa tu, apa doa nak kena baca? Ini, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Maafkanlah aku wahai Allah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom kita pergi pula kepada tajuk yang baru. Tajuk yang ke-69. Apa dia? Berkenaan dengan doa sebelum makan. Oh subhanallah. Semua orang sangat berhajat kepada makan. Hatta kalau kita pergi muka surat 25, ayat dekat bawah sekali tu pun Allah Taala suruh kita makan. Ya ayuhan nas, kulu, makanlah. Mimma fil ardi halalan. Ini syarat dia. Allah kata kalau kau nak makan, makan daripada dua sumber. Yang halal lagi baik. Kemudian Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Kenapa? Syaitan juga di antara sifat dia innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Allah kata sesungguhnya membazir itu termasuk di kalangan perangai-perangai saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu pula selalu kufur terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam surah Al-A'raf pun Allah kata wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah
Cuma jangan melampau, bukan membazir, melampau. Ada orang dia tak membazir tapi melampau. Faham tak? Kan sekali duduk 4 cawan. Sekali duduk 3 menu. So tapi kalau kita tanya boleh habis tak? Boleh, no problem. Memang dia habis pun. Tapi melampau lah. Sebab banyak makan bawa kepada satu ialah yang paling jauh sampai kepada bawa penyakit lah. Tapi kod mana pun dia akan bawa kepada lemah tubuh badan. Kan? Bila kita makan tu dia macam-macam lah dalam tubuh badan kita ni, fungsi dia tu. Dia melakukan kerja dalam tubuh badan sampai-sampai kita jadi mengantuk. Tambah-tambah pula makanan kita tu pula ada unsur-unsur lemak yang tinggi dan semisalnya nasi lemak ke apa ke semua. Boleh menyebabkan kita jadi bukanlah down tapi dia lembek. Kan? Sebab itu ketika Sayyidina Umar dia bertemu dengan orang yang apa? Yang berperut sedikit buncit, maka dia pun berkata, "Syahazah, ni apa benda ni?" Dia kata, "Ini nikmat daripada Allah SWT." So Sayyidina Umar kata itu bukan nikmat, bahkan itu adalah azab. Itu adalah azab. Jadi jamaah yang dimulakan Allah SWT, makanlah, minumlah. Cuma Allah pesan wala tusrifu. Jangan melampau. Bukan jangan membazir. Jangan membazir lagi lah. Memang saudara setan terus. So jangan melampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang melampau. Jadi tak apalah. Sekali-sekala tak apa. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita pernah tengok dalam riwayat Nabi pernah makan daripada zuhur sampai lepas asar. Kalau fikir logik akal, berhenti sekejap sama makan. Berhenti sekejap sama makan. Sampai lepas asar makan lagi. Tapi benda tu berlaku dua keadaan. Bila Nabi makan banyak, dua keadaan. Satu, Nabi jemput orang. Yang kedua, Nabi dijemput orang. Faham tak? Kita kalau jamu orang makan, kita kena makan banyak-banyak. Supaya tetamu kita tak malu nak tambah. Kadang-kadang kita makan sikit, jadi tetamu tu, alamak, tuan rumah pun letak satu senduk je kat pinggan dia, takkan aku nak tambah 2 senduk. Faham tak? Jadi, Nabi nak tetamu rasa selesa, Nabi makan sedikit lebih. Tapi akhlak Nabi macam tu lah. Kalau ada, makan. Kalau tak ada, bersabar dan berpuasa kan. Ini akhlak lah. So yang kedua tadi, macam tadi tu, kenapa Nabi boleh makan dekat Masjid Qiblatan tu kan, kawasan tu. Nabi boleh makan banyak pasal Nabi dijemput. Jadi dihidang makan. Ini boleh lah. Cuma kalau tengok balik kepada hadis tu, hari-hari ke sekali-sekala? Sekali-sekala lah. Tidaklah Nabi makan beria hari-hari. Okey. Jom kita pergi kepada tajuk yang ke-69. Ma yuqalu min adh-dhikr qabla at-ta'am wa ba'dahu. Apakah yang patut disebut melalui zikir sebelum makan dan selepasnya? Baik. Qala an-nabi li Umar ibn Abi Salamah, "Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Ini hadis yang kita dah biasa dengar. Dengar baik-baik. Nabi SAW kata kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Sebagai riwayat disebut, "Ya ghulam," wahai pemuda. Wahai anak kecil. Sammillah. Kalau kau nak makan, first kali sebutlah nama Allah. Wa kul bi yaminik, makan dengan tangan. Wa kul mimma yalik, makan yang mana? Dekat. Ini etika makan. Nabi SAW ajar. Dan kalau kita belajar, Islam ni memang dah komplit dah. Betul tak? Bangun tidur ada doa, dia pakai baju ada doa, dia buka baju ada doa, dia naik kereta ada doa, dia nak makan. Sampai nak lena semula sekejap lagi. Sampai nak tanam orang masuk kubur pun, bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nak masukkan orang dalam kubur pun ada etikanya. Nampak tak? Sampai orang tu dah kena tanam pun kita sebut lagi Allah maghfirlahu warhamhu. Punyalah Islam ni sebelum daripada kita lahir sampai kita dah wafat pun ada amalan dan juga pahala yang berterusan. Okey, jom kita tengok. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza akala ahadukum ta'aman." Nabi kata apabila salah seorang di kalangan kalian nak makan ataupun menjamu selera, falyaqul, maka hendaklah dia sebut bismillah. Ini kita bahas tadi makna katanya. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dia kata la ba'sa bih kalau siapa yang nak sebut bismillahirrahmanirrahim, tapi menjadi keutamaan adalah anjuran untuk baca sekadar bismillah. So janganlah pula kita bila mana kita tengok ada orang baca bismillahirrahmanirrahim kita nak kritik ataupun kita nak tegur, ataupun bila kita baca bismillah saja kalau ada orang tegur kita, so kita pun ulaslah dengan penuh beradab dan baik. Sebenarnya okey aje. Selama mana disebut nama Allah.
Betul tak? Dia tak sebut nama-nama apa? Makhluk ke, haiwan ke, tak, dia sebut nama Allah yang Maha Mulia. Okeylah. Janganlah keras sangat. Kan? Kita dibukakan pintu untuk beramal dengan sunnah, alhamdulillah. Ramai lagi orang kat luar sana tak jumpa lagi pintu ni. Tiba-tiba kita nak jadi orang yang kuat tahzir, kuat orang, nak tembak orang tu, nak tembak orang ni. Macam Eti kata, kadang-kadang kita ni baca Quran pun, mak jaiz pun tertukar dengan mak wajib. Kan? Mak arid pun tak tahu duduk kat mana. Mak tamkin tu tak pernah dengar 60 tahun sekali je. Tak tahu. So kita nak bajet tamkin. Apa mak tamkin? Mak badal. Badal aku tahu lah. Badal. Apa benda ni? Kan? Nampak tak? Jadi sebab itu, janganlah bukan tak boleh nak luruskan. Tapi kena hikmah. Kan? Okey je. Kalau tiba-tiba kita nampak ada orang sebab Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bagilah dia baca. Kan? Tapi bersamaan dengan itu kita syarahlah sebenarnya anjuran nak mula makan ni tidaklah terhad kepada Allahumma barik lana. Bukan makna kata kalau tak baca doa tu langsung tak boleh makan. Sebab agama ni innad dina indallahil Islam dan dia adalah innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ni agama yang mudah. Mana mudah dia? Bismillah. Bismillah. Minum betul. Alhamdulillah. Nampak tak? Bismillah minum. Lepas tak sebut alhamdulillah. Berapa kali Nabi buat? 3 kali. Tapi kalau gelas dah besar ni 3 kali, sepit dekat tekak ni, cekik naya kita. So pelan-pelan lah kan. Jangan laju-laju. Baik. Jadi ini Nabi ajar kita bismillah. Kemudian Nabi sambung. Fa in nasya. Andai kata kau terlupa. Kadang-kadang kelaparan yang sadis menyebabkan bila mihun goreng telur mata tu sampai tu dah hilang kewarasan tu. Maka dia pun bagi terus, tak bagi can. Kalau iklan Shiltok tu dia kata apa? Tak bagi peluang pada nyamuk tersembunyi. Kan? Betul-betul dia bagi ni. Maka Nabi ajar, andai kata tengah dia makan tu, teringat pula. Aku tak baca bismillah tadi. Maka dekat bawah ni kita dapat lihat, Nabi kata, fi awalihi falyaqul. Kalau dia terlupa nak baca di awal-awal tadi bismillah, maka hendaklah dia sebut, cuba sebut ramai-ramai, bismillah, fi awalihi wa akhirihi. Ada riwayat yang lain tanpa fi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. So bila ada fi tu, dia jadi jar, yang berikutnya jadi majrur. Nampak tak? So dia jadi bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Tapi kalau tak ada fi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Nampak? So terpulang. Tapi yang pentingnya kita tahulah, andai katalah ustaz tak ingat langsung kod Arab dia. Takut pula nak baca, takut salah baris. Maka bacalah dalam bahasa Melayu dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya aku makan. Gitu. Jadi Islam ni ada je jalan keluar. Setiap dosa, setiap kesalahan ada sahaja jalan untuk kembali bertaubat pada Allah Ta'ala. Sekecil-kecil ni. Padahal kecil je kot. Tak baca bismillah aja pun. Sampailah kepada zina, ada jalan nak bertaubat, kena sebat. Apa lagi? Bunuh orang, syirik. Ada jalan keluar. Allah tak suka kita syirik lah. Tapi untuk bawah daripada tu, andai kata kita buat, kita bertaubat, ada je jalan keluar, cara-cara dia nak keluar. So, begini. Sebab apa? Sebab kita nak kena tengok syarah dekat sebelah ni juga. Sabda Nabi SAW, lalu jika dia lupa menyebut Allah sebelum dia makan, yakni apabila setan melupakannya untuk menyebut bismillah ketika dia hendak memulai makan, okey, saya nak pergi kepada poin yang bawah lagi. Dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan bahawa pernah ketika baginda sedang makan, ada seseorang lelaki pun sedang makan. Lalu dia lupa sebut nama Allah sampai makanan dia tinggal 1 suap lagi belen. Penuh tadi ni, tinggal 1 suap sahaja. Ketika dia menyuapkan makanan itu ke mulutnya, dia pun mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Maka Nabi pun tertawa. Ini salah satu di antara hadis Nabi ketawa lah. Tidaklah straight sangat, tidaklah lurus sangat. Bismillahirrahmanirrahim, bid'ah. Tak ada lah macam tu. Ada time ketawa-ketawa lah. Kan? Kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah, memang ada waktu sahabat-sahabat. Anas bin Malik kata, Nabi kalau duduk dengan para sahabat, cerita pasal dunia. Bak makan, bak minum, bak tempat tinggal, bak kenderaan, Nabi masuk je. Tapi bila Nabi cerita hari akhirat, macam dipertontonkan di depan kami, nampak pintu syurga, nampak pintu neraka. Kami bergurau senda di siang hari, tapi di malam hari kami menjadi orang yang sangat
tawaduk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai berjurai-jurai air mata. Kita pula beza. Kita ketawa terbahak-bahak ketika bertemu. Malam hari lena berdengkur. Kan? Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ketawa di siang hari, di malam hari, air mata mereka lebat. Jadi kita kalaulah tak dibukakan pintu lebat macam mereka. Tapi sekurang-kurangnya fatabaku, buat-buatlah menangis. Iqra'ul Quran wabku fa illam tabku fatabaku. Bacalah Quran, menangislah. Kalau tak boleh menangis, buat-buatlah menangis. Okey. Tengok. Lepas Nabi ketawa apa yang berlaku, Nabi pun bersabda, ketika itu setan terus makan bersamanya. Namun, ketika dia mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi, setan pun memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam lambungnya. Nampak tak? Nah, jadi sebab itu sebenarnya kadang-kala bukan pada makanan tu tak cukup. Sebab Nabi dah pernah sebut, makanan satu cukup untuk dua, dua cukup untuk empat, empat cukup untuk 8 dan seterusnya. Kan? Kalau kita beli satu nasi goreng, kalau ada member kita ajak dia makan, sebenarnya cukup je. As long as. Selama mana dua-dua sebut bis. Ada satu kisah, ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabat, mereka pun makan. Tiba-tiba sahabat-sahabat waktu tengok makanan tu, dia kata cukup kok ni. Tiba-tiba datang satu badui, dia sambung makan juga, tiba-tiba makanan tu dia pun rasa macam tak ada keberkatan. Dia pun refer kat Nabi. Nabi kata, badui tadi datang baca bismillah tak? Dia tak baca. Nabi kata patutlah tak cukup pun. Padahal kalau dia baca tadi, mesti cukup. Jadi ini ada anjuran. Kalau kita makan dengan family kita, walaupun anak kita 2 tahun, 2 tahun setengah baru pandai cakap sikit-sikit, pelat-pelat. Dah baca bismillah belum? Nanti dah, bismillah. Anak saya gitu, 2 tahun setengah. Bismillah. Dah minum dulu ni, bismillah. Kena ingatkan, kena ajar. Sebab kita risau, hak kita dok beli-beli tu nampak KFC macam banyak, macam cukup. Tapi tiba-tiba kita rasa, satu tak cukup lah. Dan yang kedua rasa tak berkat pula. Kenapa tak habis? Kenapa ada macam-macam lah. Jadi sebab itu, kita dianjurkan untuk sebut bismillah. Kalau terlupa, tambahlah fi awwalihi wa akhirihi. Baik. Kemudian, tengok ayat pula. Zikir yang ke-179. Tengok, Nabi SAW kata apa? Man at'amahu Allahu ta'ama falyaqul. Barang siapa yang diberi anugerah makanan oleh Allah. Siapa yang bagi makan kat kita? Allah. Duit banyak macam mana pun, kalau Allah tak izin, dapat makan tak? Tak dapat. Saya dah pernah cerita dulu waktu saya dekat Madinah dahulu kan. Time tu Allah Ta'ala takdirkan bisnes cantik. Duit ada, Alhamdulillah. Dalam poket atas, poket bawah, kiri kanan, poket seluar ada duit ni. Subhanallah. Isteri pun tanya, bang, makan mana kita malam ni? Tak adalah kasar macam tu. Kita bukan gengsul. Kan? So kita, kan? Bang, makan mana malam ni bang? So kita orang kata, tengoklah, banyak je kedai. Duit ada kot. Kan? Kalau tak ada apa, kita makan Maggi je lah kat rumah. Betul-betul. Kan Allah Ta'ala uji, pergi kedai ni penuh. Pergi kedai ni nasi habis. Pergi kedai ni tak buka. Akhirnya balik rumah, makan Maggi je. Nampak tak? Duit banyak pun kalau Allah Ta'ala tak izin, nak pergi makan kedai hak mewah-mewah, hak sedap-sedap juga, kalau Allah kata bukan rezeki kau malam ni, tak dapat juga. Jadi sebab itu, dengar baik-baik. Once kita dah dapat makan, siapa-siapa yang dapat makan, baik yang enak ataupun kurang enak, syukurlah. Di antara bentuk syukur dia, Nabi suruh sebut macam mana? Baca ramai-ramai. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini satu. Ada dua. Ada sambungan dia sebenarnya. Musak sebelah. Tapi, kita tadabbur ini dulu doanya. Siapa-siapa dapat makan sedap ataupun kurang enak, maka Nabi kata, Allahumma barik lana fih. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah buat kami makanan tadi ni. Wazidna, wa at'imna khairan minhu. Kemudian, ya Allah, berikanlah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Bukan erti kata kita tak bersyukur, tapi nak bagi tahu yang boleh bagi makan cuma Allah. Kadang-kadang ada makanan yang begitu enak, wagyu, tomahawk, spaghetti, pasta. Tapi kalau sakit rengkung, sakit tekak, jadi ya nak makan dari itu. Jangan kata wagyu, minum air pun sakit tekak. Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedap tak sedap, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, kalau sedap kalau tak sedap, diam, tinggalkan. Gitu. Kan, tapi sekarang ni zaman review. Bahaya sebenarnya, bukan baguslah, tapi jangan juga tak jujur. Ada orang pasal nak jaga rating, dapat makan free tu kadang-kadang dia berlaku tak jujur.
Sebahagian orang yang pernah jadi host jalan-jalan cari makan, dia kata sebenarnya beberapa kali makanan yang dia makan tu tak boleh pergi pun. Tapi dek kerana cerita tu dan juga tempat tu telah menjadi buruan, maka dia terpaksa juga berlakon. Oh, sedapnya. Macam mana? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Penipuan bawa kepada dosa. Dosa akan hantar kita pergi neraka. Jadi sebab itu, okeylah kita ni tak dijemput jadi influencer. Faham tak? Kita ni tak dijemput menjadi orang yang memberi pengaruh pada orang lain. Tak apalah. Pergilah kedai makan sendiri. Kalau sedap, alhamdulillah. Kalau tak sedap, diam. Assalamualaikum. Dia gitu. Okey. Tapi orang kata, tapi bagus juga kalau ada review, kita boleh pergi, kita boleh tak pergi. Macam mana? Dia. Review okey. Kritik okey. Tapi jangan sampai hina. Okey, jelas. Kemudian Nabi kata, وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنَا. Barang siapa yang dijamu susu daripada Allah Ta'ala. Susu. Ni minum susu ni. Makanya ada bacaan doanya, hendaklah dia mengucapkan, sebut sekali lagi, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Muka surat 299 atas kali itu kan. Ya Allah, berkatilah kami pada susu ini dan tambahkanlah yang lebih daripadanya. Tambahkan lagi kebaikan daripada susu ini kepada kami. Sebab susu ni dia boleh bawa tugas makanan. Andai kata tak ada makan, cukup dengan kita minum susu. Cuma dalam yang bawah ni saya tak tahu ada cerita ke tak. Cuma dianjurkan lepas minum susu, Nabi suruh kena kumur dengan air masak ataupun air putih. Sebab Nabi kata fa'inna lahu dasam. Kerana pada susu tu ada sifat yang dasam ni lemak yang melekat dekat tekak. Jadi macam mana? Mulut berbau, tekak tak selesa. Jadi sebab tu lepas minum susu dianjurkan untuk tamat komor. Kemudian telan. Bukan komor buang, komor telan. Dulu waktu saya duduk dengan Maulana Nasai pun, hafizahullah ta'ala, dia anjurkan juga. Makruh kita dah makan-makan kan, kita kadang-kadang kita pergi singki kan. Tiba-tiba ada nasi, ada isi ayam lagi. Patutnya ambil air, komo-komo kita telan. Syukur dengan nikmat terakhir. Faham tak? Tapi kadang-kadang kita ni nak, yelah, tak tahulah terkejar-kejar ke ataupun dah jadi amalan daripada kecil ke. Nak komor kemudian pui tu, tapi bila kita pui tu ada lagi. So lepas ni jangan buat perangai lagu tu. Kalau boleh, kalau ada balance lagi tu, ada air kat depan kita, minum sikit, komor-komor. Telan lah, lepas tu kita pun basuh lah. Dah habis barulah kita komor-komor dan kita buang. Baik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Berikut lengkap hadisnya, penuturan Abdullah bin Abbas, aku dan Rasulullah serta Khalid bin Al-Walid masuk ke rumah Maimunah. Abdullah bin Abbas, anak saudara Maimunah. Lalu dia menyodorkan kepada kami sebuah bejana berisi susu. Menyodorkan. Menghulurkan, barakallahu fiqh. Saya nak sebut tolak tadi. Eti sebut dulu dah. Hulur. Menyodorkan, menghulurkan kepada kami satu bekas ada susu. Nabi SAW pun meminumnya. Pada saat itu aku berada di sisi kanan Nabi. Sementara Khalid berada di sisi kiri Nabi. Nabi pun bersabda kepadaku, minuman ini untukmu. Jika engkau suka, engkau dapat menyisakannya untuk Khalid. Aku berkata. Siapa kata? Ibnu Abbas. Aku tidak akan menyisakan untuk seseorang pun sisa darimu. Kemudian Nabi SAW pun membacakan doa tersebut. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Nabi juga bersabda, tidak ada sesuatu yang dapat menyamai makanan dan minuman selain susu. Nampak tak? Sebab tu kita kata kalau tak ada makanan ke, tak ada minuman yang enak-enak pun, kalau ada susu pun, Nabi kata faedah dia banyak. Sabda Nabi SAW, minuman ini untukmu, yakni engkau lebih berhak memiliki kerana engkau berada di sisi kananku. Jadi ini anjuran. Nanti kita akan dapat tengok juga sebenarnya ada anjuran, walaupun ada orang kat belah kanan kita, kita kena macam double check. Kat sebelah kita ada orang kehormatan tak? Imam ke, apa lagi? Orang tua ke, bapak kita sendiri ke kan? So kita boleh tanya dia dulu, ayah nak air tak? Gitu. Tapi kalau tidak ada, aulanya orang belah kanan. Nampak? Okey. Sabda Nabi lagi, maka jika engkau suka, engkau dapat menyisakannya untuk Khalid. Tinggalkan sikit untuk Khalid. Yakni engkau boleh memilih dalam dirimu untuk menyisakan minuman itu untuk Khalid. Ucapannya, sisa darimu, artinya aku tidak akan membuat pilihan dalam diriku untuk menyisakan sisa makanan darimu untuk seorang pun. Makna katanya nak ambil keberkatan lah, ni tabarruk yang syar'i. Nampak tak? Sabda Nabi, barang siapa yang diberikan anugerah makanan, yakni apabila salah seorang di antara kalian menyantap makanan, yakni selain susu. Baca doa tadi tu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Saya kira kejap lagi ni ramai nak pergi moreh ni.
Kan? Tak tahulah kat rumah ke dekat kedai ke. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak dapat apa-apa daripada jam 8:05 tadi, moga-moga hak ni kita dapat. Tatah kita minum teh tarik sekejap lagi ke? Letak susu ke tak letak susu? Biasa teh tarik letak susu. Tak atau pun kita minta tiba-tiba malam ni teringin nak minum susu lembu kat kedai mamak ke kan? Susu kambing ke kan? Minum. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini di antara benda kita boleh buat. Besok pagi ke malam ni ke, buatlah. Kadang-kadang kita tak mampu nak jaga sunnah yang besar-besar. Hak comel-comel macam ni. Jagalah. Moga-moga di sisi Allah kita dianggap sebagai orang yang menegakkan agama dengan jalan menjunjung tinggi Al-Quran dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup setakat itu. Jam pun dah pukul 9. Ayuh kita berhenti di sini dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa barakasallam. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.